So dengan kaedah kita tak boleh nak separatekan nilai y dan x itu daripada kiri y sebelah kanan x, maka homogeneous ni kita gantikan value y, totally semua nilai y yang ada dalam kita punya persamaan itu kita akan gantikan sebagai vx. Yang kedua adalah dy dx. So ada y kan kat sini. So dy dx ni kita akan gantikan dengan v plus x dv over dx. So kita akan gantikan the whole thing ni dengan ada v dan x sajalah dia punya persamaan. Tak ada nilai y dah selepas itu. Lepas kamu dah gantikan dia itu, kamu kena rewrite in term of v dan x. So y dah tak ada, kita gantikan dengan v dan x sahaja. Okey, lepas kamu dah gantikan tersebut, kita kena pindahkan, kita kena asingkan. Sebelah kiri adalah v, sebelah kanan adalah x. Kan sebab y dah tak ada dah. So v sebelah kiri, sebelah kanan adalah x. Okay, and then lepas kamu dah integrate both side, dah boleh selesaikan semua benda, maka kita kena substitutekan v equal to y over x. Okay, gantikan v dan jadikan dia lah bentuk y sama dengan something lah. Jadikan y sebenarnya. Sebab soalan kita ni berdasarkan y dulu. So kita tak boleh jadi jawapan akhir ada v. Tak boleh. So kita kena gantikan v itu menjadi y over x. Okay, so kita nak kita akan go through dengan example pertama dahulu. So kita nak determine equation mana yang sesuai kita gunakan homogeneous. Kadang-kadang homogeneous ni tak boleh diguna pakai untuk certain condition. Okay, macam yang ni bila kita boleh pakai ke kaedah yang macam ni. Okay, so kita akan tengok bila kita nampak soalan ni, boleh ke determine the equation is homogeneous or not. So apakah maksud homogeneous ni basically? So basically homogeneous ni dia adalah orang kata benda yang sama. Okay, kita nak benda tu setara ataupun sama lah dia punya dari sudut orang kata persamaan dia sama, dia punya sudut kuasa ke ataupun apa sajalah. So kat sini kita tengok homogeneous kita ni adalah merujuk kepada bahagian kuasa sebenarnya, power. So kat sini kelas, power untuk x dan y ni kita kena ambil kira juga. Okay, dalam sini kaedah x dengan y ni mestilah sama rata. So adakah kita boleh gunakan kaedah homogeneous untuk soalan yang ini? Jawapannya adalah yes, homogeneous. Okay, boleh. Ataupun ya lah yes lah. Yes, okay. Yes, boleh. Sebab variable itu dia ada same degree, okay. So y kita ni ada nilai power dia 1, x kita ni pun power dia 1. So diorang ni boleh pakai lah, boleh guna. Tak ada masalah. Okay, soalan ni pula. Soalan ni pun ni adalah boleh pakai ke kaedah homogeneous. Jawapannya adalah kita tengok kepada y dan x. So cukup main kelas. X ni power yang paling tinggi adalah 1. Y ni power yang paling tinggi adalah 1. So jawapan dia adalah yes. Ini boleh pakai homogeneous. Yang ini pula. Yang ini pula boleh pakai ke homogeneous? Kat sini kita ada x kuasa 2 dan y kuasa 2. Kat sini ada x. Adakah boleh pakai kaedah homogeneous? Jawapannya adalah boleh. Yes. Boleh. Kenapa boleh? Sebab x ni kuasa yang paling besar adalah 2. Y ni pula kuasa yang paling besar adalah 2. Dia tak kisahlah x ni kuasa 1 ke, kan? Pastikan x ni adalah lebih kecil daripada 2 lah. So nilai y yang paling besar adalah 2, x yang paling besar adalah 2, maka dia adalah homogeneous. Boleh. Yang ini pula, dalam kes yang ini. So dalam kes yang ini, y kita ni paling besar nilai dia adalah kuasa 3. X kuasa 2 ni dengan x kuasa 1 ini, dua-dua ni tak boleh challenge the power of 3 ini. So ini tak boleh lah. No. Cannot lah, tak boleh. Sebab y yang paling besar 3, x yang paling besar adalah 2 saja. So dia tak homogeneous, dia tak sama power dia. Yang ni pula kelas. So yang ni kita ada x kuasa 3 dan kita ada y kuasa 2. Ini pun sama juga, y kuasa 2 dengan y ni pun ini bukan no juga. So x kuasa 3 yang paling tinggi dengan y kuasa 2 yang paling kecil tak boleh masuk. Okay, tak boleh masuk. So basically itu sajalah untuk bahagian kita nak penjelasan dulu adakah ia boleh digunakan untuk kaedah homogeneous ataupun tidak. So kita go through dengan example yang kedua. Di sini example dia kedua ni soalan dia mudah je. Solve the differential equation below. Sama macam soalan-soalan yang sebelum ni juga. Kalau first order differential equation tu dia tak akan berkata oh gunakan kaedah yang ini. So tak ada. Dia akan cakap simple je. Solve the differential equation below. So korang kena tahu nak pakai kaedah mana? Nak pakai separating variable ke? Nak pakai direct integration ke? Nak pakai kaedah homogeneous ke? Ataupun lepas ni kita belajar integration factor punya soalan. Okay. So macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Okay. Let's say lah kan kamu dapat soalan yang begini, kamu tak tahu soalan ni nak pakai kaedah apa.
Kalau macam saya akan tengok, oh ini boleh guna kaedah homogeneous. Saya tengok pun tahu, ini boleh guna kaedah homogeneous. Tapi kemungkinan besar dia boleh guna kaedah separating variable juga. So dia macam mana? Dia macam fleksibel lah. Kalau kamu boleh pakai kaedah separating variable, pakailah kaedah separating variable. Kalau kamu boleh pakai kaedah homogeneous, pakailah kaedah homogeneous. So macam kaedah macam ni kan, bolehkah kita asingkan y di sebelah kiri ni dengan x sebelah kanan ni? Bolehkah kita asingkan? Saya try dulu boleh asingkan tidak. So x dy dx kan kita nak alihkan. So saya salin dulu x dy over dx ni, saya pindahkan ini sebelah kanan, ini sebelah kiri. Dia jadi tolak x sama juga dengan y lah. Okay, begitu. So saya jadikan dia faktorkan x keluar, dia jadi dy over dx tolakkan dengan 1 sama juga dengan y kat situ. Okay. So yang ni kelas saya pindahkan ni sebab saya nak y saja sebelah kanan ataupun sebelah kiri kan. So ini saya kena pindah sebelah kiri lah sebab dia ada dy kat sini. Tapi dx pun ada juga. So dia kacau kat situ kelas. So saya pindahkan dia jadi x sama juga dengan y over dengan dy over dx tolak dengan 1. So sebenarnya benda ni tak boleh nak asingkan nilai y di sebelah kanan ke ataupun x sebelah kiri ke. Tak boleh nak diasingkan. So ini tak boleh nak asing. Jadi kita kena pakai kaedah yang dipanggil sebagai homogeneous. Cuma adalah kita gantikan let y equal to vx dan juga dy over dx ni sama juga dengan v plus dengan x dv over dx. Ini benda dia. So the first one and the second one macam tu. Okay. So kita masukkan semua. Yang ada dy dx kita gantikan dengan ini. Yang ada y kita masukkan dengan value ini. So apa jadi? So x dalam bracket saya gantikan dy dx, saya dapat v plus x dv over dx tutup bracket tolak y. Y sama dengan vx. Tolak vx sama juga dengan x kat situ. Okay, kat sini. So, kita punya step yang kedua adalah kita nak asingkan v di sebelah kiri dan x sebelah kanan. So, left hand side kita adalah v, yang right hand side kita adalah x. So, kita kalau boleh kita pindahkan dulu ini sebelah kanan. Ini kita pindahkan sebelah kanan. Ini kita darab masuk lah senang sikit cerita dia. Kita nampaklah kembang dia. Vx campur dengan x square dv over dx sama juga dengan x plus v x kat sini. Okay. So kalau kita tengok dalam kelas kat sini kita boleh faktorkan x keluar. Saya faktorkan x keluar, dia jadi apa? So ini kita akan faktorkan x keluar. Dia jadi v plus x square dv over x saja. Sama juga dengan x plus dengan vx. X ni kita pindah sebelah kiri, dia jadi bahagi ya. Dia jadi bahagi. So ini pindah, dia jadi bahagi kat sini. So kita boleh potong x kamu ni, x potong, x potong, x potong. So dia jadi v plus dengan x dv over dx sama juga dengan 1 plus v. Macam tu. Okay, 1 plus v. Okay, so kita masih lagi belum selesaikan masalah ni sebab kita punya fungsi kita adalah kita nak dapatkan sebelah kiri ni dv, sebelah kanan ni x. So v ni kita boleh pindah sebelah kanan, v plus pindah sebelah jadi tolak lah. So x dv over dx sama juga dengan 1 plus v minus v. 1 plus v minus v sama dengan 1 lah. So x dv over dx sama juga dengan 1. So x ni kita nak pindahkan sebelah kanan. So dx pindah sebelah kanan, dia jadi dv sama juga dengan 1 over x dx macam tu. So dah siap, kita dah asingkan v sebelah kiri, x di sebelah kanan. So kita dah boleh guna kaedah integration untuk both side. Jadi kita integratekan dv dapat nilai v lah. Kita integrate 1 over x, kelas ini semua dah tahu kan. Integration untuk 1 over x ni kita akan dapat ln x. Okay, campur dengan c. So lepas kamu dah dapatkan value ini, v ni kita gantikan dengan v ni kamu hilangkan y sama dengan vx. So v sama dengan apa? V sama dengan y over x lah. Okay, macam itulah. V sama y over x. So gantikan v ini y over x sama juga dengan ln x plus c. Yang ni pun dia kira betul juga. Tapi kalau kawan nak cantik lagi, kawan darab siap-siap lah. Y sama juga dengan x ln x plus c x. Okay. So inilah jawapan akhir untuk soalan ini. So kita go through dengan kaedah homogeneous ni. So saya gantikan dy dx ni sama dengan v plus dengan x dv over dx sama juga dengan x
plus dengan 3y, 3 kalikan dengan vx over dengan 3x macam tu. So, kat bawah ni ada x, kat atas ada x, ada x. Ini kelas kita boleh potong semua ni. Saya potonglah semua ni. So, dia jadi v plus dengan x dv over dx sama juga dengan 1 plus 3v over dengan 3. Macam tu. Okay. So, sekarang ni kelas, saya pindahkan v ni pula sebelah kanan. Bila saya pindahkan v sebelah kanan, dia jadi dv over dx sama juga dengan 1 plus 3v over 3 minus v. Macam ni. Bolehkah kita gabungkan ini dengan ni? Jawapan ni boleh. Kalaulah sekiranya bawah kita ni 3. Okay. So, nak jadi bawah 3 ni, kita akan darabkan dengan 3/3 untuk yang v ni. Bila kita darab 3/3, dia jadi 1 plus 3v minus dengan 3v, kan? Perkan dengan 3 lah. Macam tu. X dv over dx. 3v minus 3v dapat apa? Dia akan dapat value-nya adalah kosong. Okay? Kosong. So, bila kosong kat sini, maka dia jadi 1/3 x dv over dx sama juga dengan 1 over 3. Macam tadi juga jawapan dia ni. So, kita pindahkan dx sebelah kanan, x sebelah kiri. Dia jadi dv sama juga dengan 1 over 3x dotkan dengan dx. Okay? So, kat sini kita boleh nampak benda kiri dengan kanan ni kita dah separatekan v dan juga x. Kita buat proses integration. Kita naikkan x saja kat atas kelas. So, dia sebenarnya jadi 1 over 3x lah macam ni. Okay? So, kita integratekan. Kita akan dapat kat situ. Minus 1 minus 1. So, kita akan dapat v ni, kita akan dapat nilai v lah. Yang ni pula kita akan dapat 1 over 3 ln x. Okay? Plus c. Macam tu. So, di sini, kita gantikan y over x sama dekat dengan 1 over 3 ln x plus c. X pindah sebelah kanan, dia jadi y sama juga 1 over 3x ln x plus dengan c. Okay? cx, sorry. cx. So, kita go through lagi soalan ni. So, 2x plus 3y over 2x. Okay? So, kita gantikan v plus dengan x dv over dx sama juga dengan 2x plus dengan 3vx over dengan 2x. Potong sama. So, v campur dengan x dv over dx sama juga dengan 2 plus 3v over dengan 2. Pindahkan 2 di sebelah kanan. Dia jadi x dv over dx sama juga dengan 2 plus 3v over 2 minus dengan v. So, v ni kelas dia kena darabkan dengan 2 over 2 sebab kita nak samakan dengan 2 bawah ni lah. So, 2/2. So, dia jadi 2 plus 3v minus dengan 2v over dengan 2x dv over dx. Okay, 3v tolak 2v dapatlah nilai dia 1v. Positif v. So, x dv over dx sama juga dengan 2 plus dengan v over 2. Over 2. Macam ni lah jawapan dia. So, sekarang kita nak gantikan. Pindahkan dx dengan x ni sebelah kanan. So, dia jadi dv sama juga dengan 2 plus v over 2. Dotkan dengan 1 over x. Dotkan dengan apa kelas? Dx. Okay. So, kita nak pindahkan v ni di sebelah kanan. Disebabkan kalau kamu tengok betul-betul, kita boleh pindahkan the whole thing ni sebelah kiri lah. Okay. Dia jadi 2 over dengan 2 plus v. Ataupun kamu nak pindahkan hanya 2 plus v ke sebelah kiri. So, dia jadi apa? Dia jadi 1 over 2 plus v dv sama juga dengan 1 over 2x dot dx. Macam tu. So, di sini kelas, kamu dah pindahkan the whole thing yang ada sebelah kanan ni adalah x. Yang sebelah kiri ni adalah v. So, kita buat proses integration. 2 plus v ni adalah proses ln lah ni. 2 plus v ni kita akan dapat ln 2 plus v over dengan 1. Ni adalah, tak ada apa. Sama dengan 1 over 2 ln x plus c. Ini boleh kamu dapat lah. Okay, so ini kelas, kita v ni kita gantikan dengan y over x. Kita akan dapat ln 2 plus dengan y over x sama juga dengan 1 over 2 ln x plus dengan c. So, nak pindah tak boleh lah. Memang macam ni bentuk akhir dia. So, jawapan akhir dia seperti ini. Siap.
Kita gantikan V plus dengan X dV over dx sama juga dengan 3/2 plus dengan Y over X. Y over X pula dah. Vx over dengan X macam ni. Okay, gantikan Y kan dengan dy dx ni, dapat bentuk yang seperti ini. So, bila kita gantikan, kita tengok mana yang kita boleh pindahkan. So, ni boleh potong lah kan. Ni kita boleh potong. So, kita pindahkan V sebelah kanan, dia jadi X dV over dx sama juga dengan 3/2 campur dengan V, tolak dengan V. Alamak, soalan ni pun senang lah. Campur V tolak V lah. So, boleh potong-potong, kita jadi kosong lah ni. So, X dV over dx sama juga dengan 3/2. Kita pindahkan X ke sebelah kanan. dV sama dengan 3/2 dotkan dengan 1 over X dotkan dengan dx. Okay, so kita gabungkan ni. dV sama juga dengan 3 over 2x dotkan dengan dx. Kita buat proses integration both side. So, dia akan dapat V di sebelah kanan. Di sebelah kiri akan dapat 3/2 ln x plus c. Y over x sama dengan 3/2 ln x plus c. Y sama juga dengan 3/2 x ln x plus c x. Okay, seperti ini. Yang terakhir dalam homogeneous, x square plus y square dy dx sama dengan xy. So, ini sedikit complicated. So, kita gantikan siap-siap. Ini saya pindahkan sebelah kanan. So, dy dx ni sama juga dengan xy over dengan x square plus y square lah. Ini darab kan. Kita pindah sebelah jadi bahagi. So, v plus x dv over dx sama juga dengan x darabkan dengan vx over dengan x square pluskan dengan vx berkuasa 2. Okey. So, kita kembangkan mana yang patut. V campur dengan x dv over dx sama juga dengan x kuasa 2v over dengan x kuasa 2 campur dengan v kuasa 2 x kuasa 2. Vx kuasa 2 ni sama juga dengan v kuasa 2 x kuasa 2. Ikut algebra saya tu, x y power of n equal to xn y n. Okay, x over y power of n equal to xn over y n. Okay, ya, law dia cakap. Okay, so dia jadi yang macam ni. Saya nampak x kuasa 2, x kuasa 2, x kuasa 2, semua ada x kuasa 2 di atas dan di bawah. Saya fakturkan keluar x kuasa 2 di bahagian atas. Perkan dengan x kuasa 2 ni saya keluarkan 1 plus v kuasa 2, bentuk macam ni. So, saya boleh potongkan siap-siap. Saya tinggal ini lah, tinggal. Okay. So v ni saya pindah sebelah kanan. Okay, dia jadi apa? X dv over dx sama juga dengan v over dengan 1 plus v kuasa 2 yang ni kan. Tolakkan dengan v. So, v ni kalau saya nak gabungkan dengan ni, saya kena darabkan dengan apa? Saya kena darabkan bawah ni kena penyebut sama. Bawah ni kena sama. So, kita kena darab atas dan bawah. Bahagikan dengan 1 plus v kuasa 2. 1 plus v kuasa 2. So, v ni darab masuk dalam. So, x dv over dx sama juga dengan v minus dengan v kali 1 dapat v. V kali dengan v kuasa 2 dapat plus dengan v kuasa 3 bahagi dengan 1 plus v kuasa 2. So, ini kelas. Negatif ni kita darab masuk dalam lagi. Negatif. Dia akan dapat v minus dengan v kuasa 3 bahagikan dengan 1 plus v kuasa 2. V tolak v dapat kosong. Negatif v kuasa 3 ni masih ada. So, kita dapat jawapan akhir dia. Kita dapat dv over dx kat sini sama juga dengan negatif v kuasa 3 over dengan 1 plus v power of 2. Macam ni. So, kita akan asingkan x dengan yang ni. Kita pindahkan di sebelah kanan. Yang ni pula pindah di sebelah kiri. Di bawah naik jadi atas. Di atas turun jadi bawah. Di atas turun jadi bawah. Yang ni bawah turun jadi atas. So, kita jadikan dia dapat yang lain 1 plus v power of 2 over dengan negatif v kuasa 3 sama juga dengan 1 over x dx lah. Sebab negatif ni macam annoying kelas. Saya pindahkan negatif ni, saya stay kat sini lah. Saya biarkan negatif kat sini lah. So, dia akan dapat nilai positif kat sini. Sebab ni very complicated kan. Kita nak selesaikan soalan ni.
So dapatlah bentuk yang macam ni. So yang tadi kan kelas, dapat bentuk yang macam ni kan. So kita nak buat proses integration both side. Okay, so kat sini kelas akan merasakan kan, kat bawah ni kan dia tak perlu tambah-tambah lah kan. Kat bawah ni dia ada V kuasa 3 ni, kita sebenarnya boleh separatekan pecah dua. So dia akan dapat kat sini 1 over V power of 3 pluskan dengan V power of 2 V kuasa 3 macam tu. Sama juga dengan integratekan ni, kita akan dapat negatif ln X plus C kan. So ni kita tak habis lagi. V kuasa 2 dengan V kuasa 3 ni kita boleh potong-potong, dia jadi 1 over V lah. Okay, 2 dengan 3 kan, kita potong dapat 1 over V. Yang ni kita boleh buat proses integration V minus 3 sama juga dengan V minus 2 over minus 2. So yang ni kita dapat nilai dia adalah V minus 2 over minus 2. 1 over V integrate dapat plus dengan ln V equal to minus ln X plus C kat situ. So V ni kita gantikan siap-siap, semua ni kita gantikan. V ni negatif 2 kan. So bila negatif 2 kita turun bawah lah. Dia jadi V minus 2, sorry. Dia jadi 1 over minus 2 V power of 2 plus dengan ln V equal to minus ln X plus C. So kat sini kelas kamu perasankan V ni kita kena gantikan dengan Y over X. 1 over minus 2 Y over X power of 2 plus dengan ln Y over X sama juga negatif ln X plus C. Okay, so inilah jawapan akhir bagi soalan ini. Okay, kat sini kamu boleh tengok dia punya soalan ni adalah soalan yang kita boleh try jawab di rumah. Saya rasa ada juga yang saya try jawab kelas. So ni soalan dan jawapan. Kelas kita masuk kepada bahagian integration factor. Dalam integration factor ni kita ada 3 step yang kita kena follow. Yang first kali, step dia ni adalah kita kena pastikan kita punya persamaan kita tu ataupun equation kita tu dia adalah bentuk yang seperti ini. Okay, dia mestilah dy dx ni dia tiada sebarang constant value ada di depan dia ataupun pemalar di depan dia ni tak ada. Dia pastikan dia single macam ni dy dx campur dengan p y sama dengan q. Okay, so P dengan Q ni kelas, kita kena pastikan yang depan ni ada Y lah kelas. Okay, ada Y. Dan apa-apa saja yang selain daripada Y itu, kita akan gantikan sebagai P. Manakala yang selepas daripada tu, selain daripada nilai Y ini, kita ada nilai yang hujung sekali ni. Hujung sekali ni, kita anggap sebagai Q lah, the whole thing. Okay, lepas kamu dah dapat nilai ini, kita akan dapatkan dia punya nilai IF. IF ini adalah sama juga dengan eksponen. Ini formula yang kelas. Integratekan kuasa dia ke atas P. P ini kelas, kita ambil daripada sini lah P dia. Dan dapat nilai IF dia tu kelas, kamu akan masukkan ke dalam sini. IF sini dan IF sini. Ini adalah formula dia. Y ni nilai yang constant. Okay, Y ni memang Y. IF ni kita ambil daripada sini. Dan juga Q ni pula kita ambil daripada soalan kita yang awal-awal tadi. And then dotkan dengan IF. So, kita akan buat proses integration Q.IF kita ni. So, bila kita dah selesai benda ni, maka selesailah prosesnya. Okay, kita tengok soalan example 1. So, dy dx campur dengan 3y equal to 2 eksponen 3x. So, biasanya dapat soalan macam ni kelas, kita akan compare lah dengan kita punya nilai ni kan. Apakah value P? So, kamu tengok kat depan ni kan, dia tak ada apa-apa sebarang nilai ni. Maksudnya benda ni kita terus boleh jawab lah. Tapi kalau soalan ni kita ada nilai, contohnya 3 ke 4 ke 5 di depan ni, kamu kena bahagikan dengan value tersebut untuk setiap satu ni. Contohnya nilai 3 kat depan ni kan. So, kamu kena bahagikan dengan 3, bagi 3 lah. Semua kena bagi 3 untuk pastikan benda ni tiada sebarang nilai. Okay, macam ni. Okay, so kita gantikan. Mungkin P kita ni sama juga dengan 3 lah. P sama dengan 3, manakala Q sama juga dengan 2 eksponen 3x. Okay, kat sini kita terus boleh buat IF. IF sama juga dengan eksponen integrate P. P kita adalah 3 ke atas dx. So bila kita buat proses integration, kita akan dapat nilainya adalah 3x kat sini. Okay, ni adalah dia punya IF dia. Okay, so IF kita dah selesai. Kita masukkan dalam equation kita ni. Y dotkan dengan IF. IF kita eksponen 3x. Sama juga dengan integratekan dengan Q. Q kita ni adalah 2 eksponen 3x. Dotkan dengan IF. IF kita ni adalah eksponen 3x. So kita nak gabungkan ni. Dua-dua ni macam mana? Okay, kalau ikutkan law of exponent. Okay, law of exponent ada 3 bahagian. Kita ada 1,
kita ada nombor 2, kita ada nombor 3 dalam law of exponent. The first one, exponent A dotkan dengan exponent B, darab Exponent A ni darabkan dengan exponent B, kita akan dapat nilai exponent A campur dengan B. Kalau exponent A bahagikan dengan exponent B, kita akan dapat exponent A tolak B. Exponent lagi satu, exponent ln, let's say lah X kan, kita akan dapat nilai dia adalah X. Sebab apa? Ln ni dengan exponent kita akan potong, so dia akan dapat value X. Contohnya, saya bagi contoh satu, exponent ln 3X konon-kononnya. So apa jawapan akhir dia? Kita boleh potong terus, kita akan dapat nilai dia adalah 3X. So ada 3 sahaja law of exponent ni kita akan gunakan untuk dalam sini. So ni sama juga dengan integratekan 2 exponent 3X dot exponent 3X ni adalah proses darab. Anggapkan ni adalah A dan B. Darab kan? A dan B kata apa? Dia campur lah. So 3X campur dengan 3X, kita akan dapat nilai dia 2 exponent 6X. Ni Y dot exponent 3X. Integratekan, dia akan dapat nilai dia 2 exponent 6X bahagikan dengan 6. Y dot exponent 3X ni, kita boleh pindahkan sebelah kanan exponent 3X ni. So Y sama juga dengan 2/6 boleh potong sama dengan 1/3. Ni 1/3 ya kelas. 1/3 ini dah jadi bawah lah. Exponent 6X bahagikan dengan 3 kalikan dengan exponent 3X. Exponent 6X dengan exponent 3X ni dia adalah proses bahagi. Bila bahagi, atas tolak bawah lah. 6 tolak 3X, kita akan dapat nilai dia adalah 3X. So Y sama dengan exponent 3X overkan dengan 3. Saya tertinggal C. So proses C tu di sini lah kan, tambah C. So okay. So ini tambah C lah kan, tambah C. So kita pindahkan ke bawah kan, ke sini. So ni bagi exponent 3X lah juga. Betul. So ini kita dah potong-potong atas bawah, kita akan dapat campur dengan C over exponent 3X. Okay. So ni jawapan akhir dia untuk soalan. So sama juga macam tadi kelas, nampak kita ada 2X kan depan ni, 2X. So apa yang kita boleh buat adalah kita kena bahagikan setiap satu dengan 2X. So jangan ada 2X depan ni, kita bagikan dengan 2X semuanya setiap satu. So dia akan dapat dy over dx campur dengan y sama juga dengan x exponent minus 3x over dengan 2x. Ni kita boleh potong. So dia jadi dy over dx campur dengan y sama juga dengan exponent negatif 3x over dengan 2. So kat sini kelas kamu boleh nampak dia punya nilai untuk P dia apa. So P sama juga dengan 1, manakala Q dia sama juga dengan exponent minus 3x over dengan 2 yang ni. So bila kita buat benda ni, kamu akan teruskan dengan kita punya formula IF. IF sama dengan exponent integration bagi P 1. So integrate, kita akan dapat exponent x. Okay, exponent x. Yang ni masukkan dalam equation kita, y dot dengan f, y dot dengan exponent x sama juga dengan integrate q. Q kita exponent minus 3x over 2 darabkan dengan if. If kita adalah exponent x. Ni dot dengan ni kita boleh campur macam biasa. So y dot exponent x sama juga dengan negatif 3 campur 1, negatif 2x lah. Kan? Exponent minus 2x over dengan 2. And then kita buat proses integrate, dia akan dapat exponent minus 2x over dengan 2 kalikan dengan negatif 2. Sebab kita bezakan negatif 2x dapat negatif 2 kan, di berada di bawah. Y dot exponent x macam ni. Okay, selepas tu kelas, ni kita boleh kembangkan, dia akan jadi exponent minus 2x over dengan minus 4. Yang ni kita boleh kembangkan turun ke bawah. So kelas ini adalah tambah C kan. Tambah C kan sini kan. So yang ini kita pindahkan sebelah kiri, dia jadi y sama juga dengan exponent minus 2x over dengan minus 4 bahagi dengan exponent x kan. Exponent x dotkan dengan campur dengan c over exponent x macam tu. Okay, ni dengan ni bila bawah dibahagi bawah, dia akan jadi tolak lah kan. So y sama juga dengan exponent minus 3x over minus 4 pluskan dengan c over exponent x. Okay, siap sudahlah soalan ini. Kita try jawab soalan seterusnya. Ini soalan yang simple lagi daripada tadi. So dy dx tolakkan dengan 5
XY sama dengan X kuasa 2. Okay. Soalan ni, kamu nampak bentuk dia kita ni ada Y kat sini, kita ada X kuasa 2. Y kat sini lah. Kita ada single derivative dan ada Y kat depan ni. So, kita boleh tengok depan tak ada nilai apa-apa. Kita terus labelkan P sama dengan, nampak Y sini yang kelas. So, the whole thing ni adalah P lah. So, P kita ada negatif kan kelas. So, negatif 5/6 adalah P. Manakala Q kita adalah X kuasa 2. Okay. So, IF sama juga dengan, sama apa? Sama dengan exponent integration P. Negatif 5/X ke atas dx. Macam tu. So, bila kita buat integration, kita akan dapat nilai dia exponent ni. Kita boleh keluarkan negatif 5 keluar dulu. 1/x dx ni. So 1/x kita bezakan dapat ln. Exponent minus 5 ln x. Okay. Macam tu. Kat sini kamu nampak kan kat sini dia ada something kat sini. So dia ada ln kat situ kelas. Bila ln kat situ kelas, yang ni kelas kamu kena faham. Satu lagi law dalam logarithm, n log x sama juga dengan log x power of n. Di mana kalau depan kita ni, kita ada ln kat depan ni, dia akan automatically dia boleh naik ke atas jadi kuasa. Okay. Contohnya adalah 5 ln x. Sama juga dengan apa? Dia sama juga dengan ln x kuasa 5. Ataupun 10 ln x sama juga dengan ln x kuasa 10. So dalam kes kamu ni kan kelas, kita kalau boleh tak nak ada nilai 5 ni, kita naikkan ke atas. Dia jadi apa kelas? Dia akan jadi sama juga dengan eksponen ln x kuasa negatif 5 kat situ. Okay. So eksponen ln dengan eksponen ln ni kita boleh potong. Bila kita potong jadi apa? X kuasa negatif 5. Okay. So ini adalah kita punya nilai IF kita kelas. IF kita. So kita masuk kepada formula kita ni. Y dotkan dengan IF. IF sama dengan X kuasa negatif 5. Sama juga dengan integratekan Q. Q kita X kuasa 2 dotkan dengan X negatif 5. Okay. So ini kita boleh tolakkan. Ini akan dapat Y dot X kuasa negatif 5 sama juga dengan integrate X kuasa negatif 3. Ya, negatif 5 tolak negatif 5 campur 2 dapat negatif 3 lah. So integratekan X kuasa negatif 2 bagikan dengan negatif 2 Y dot X negatif 5. So ini kelas kita pindahkan ke bawah. Ni campur C Dia akan jadi Y sama juga dengan X minus 2 over minus 2 dotkan dengan X minus 5 campur dengan C over X minus 5. Okay. So X minus 5 dengan X minus 2 ni kelas, kita boleh gabungkan dia. So sama jugalah kat bawah ni tolak lah. Tolak-tolak jadi campur. So Y sama dengan X kuasa negatif 2 tolak 5 per dengan negatif 2. So kamu akan dapat nilai dia adalah campur 5, 3 lah. So dia akan dapat Y sama juga dengan X kuasa 3 per negatif 2 campur dengan C over X minus 5. Kita masuk yang ni pula. Okay, soalan ni. So dy dx 2 over xy sama dengan 6x kuasa 3. So kat sini pun sama juga, dia tak ada apa-apa value kat depan ni. So tak perlu bahagi apa-apa. So ini kita akan dapat P dia sama juga dengan 2 over x. Q sama dengan 6x kuasa 3. So IF sama juga dengan eksponen 2 over x dx. So dia sama juga dengan eksponen 2 ln x lah. 2 ln x kat situ. Okay, 2 ln x ni kalau kita pindahkan ke atas, dia akan jadi eksponen ln x berkuasa 2. So IF kita boleh potong eksponen dengan ln ni, dia akan dapat nilai dia adalah x kuasa 2. So selesai sudah yang ni. Kita masuk kepada formula dia. Y dotkan dengan IF. IF x kuasa 2 sama juga dengan integrate Q 6x kuasa 3 dotkan dengan x kuasa 2. Y dot x kuasa 2 sama juga dengan ni, boleh campur saja. So dia akan dapat 6x kuasa 5. Dari situ kelas kita buat proses integration, dia akan dapat 6x kuasa 6 per 6, potong-potong campur dengan C. So Y kita pindahkan x kuasa 2 di both side, dia akan dapat nilai dia adalah x kuasa 6 bahagikan dengan x kuasa 2 campur dengan C over x kuasa 2. 6 tolak 2, 4. So Y sama dengan x kuasa 4 campur dengan C over x kuasa 2.
So anda boleh try to jawab soalan ni. Kalau ada masa lapang boleh try jawab soalan ni. So Lamunanku tersentang, lalu ku mendengar gemuruh. okay kelas, so masuk yang bahagian terakhir dalam chapter 3 ni, ODE, iaitu second order differential equation. So kita dah cover untuk semua empat method dalam first order differential equation, iaitu yang pertama direct integration, yang kedua separating variable, yang ketiga homogeneous, yang keempat adalah integration factor, okay, IF. So kali ni kita akan masuk second order of differential equation. Di sini kelas kita tengok ada tiga bentuk saja dalam second order differential equation. Sebenarnya ini pendek saja, tak panjang. Kita tengok second order differential equation, kita ada yang pertama sekali adalah real and equal root. Okay, di sini kita pakai kode kaedah dia adalah b square equal to 4ac. So kalau katakan second order ni kelas, maksudnya kita punya persamaan differential kita ni mempunyai square lah, dy dx square, d square y over dx square dalam kita punya equation. So ini adalah macam biasa kamu tengok kan, soalan yang macam ni dia ada bentuk macam kuadratik sikit. Okay, so kalau ada soalan macam ni, kita ada d square y over dx square, dy over dx dengan cy. So kita gantikan let m, kita ni gantikan dalam sini. Kalau m itu dia melibatkan kuasa 2, so m jadi m kuasa 2 lah. So kalau m kita ni melibatkan dy dx saja kelas, so dia adalah dy dx lah. So m sama dengan dy dx. So bentuk yang ini menjadi bentuk yang seperti ini, a m kuasa 2 pluskan b m plus dengan c. So y dah tak ada, sama dengan kosong. So ni adalah auxiliary equation, dipanggil sebagai auxiliary equation. Ini dia panggil sebagai differential equation. So basically bila kita jawab soalan-soalan yang second order ni, kita akan gantikan, kita akan ubah differential equation ni menjadi auxiliary equation dengan menggantikan let m lah dalam kita punya equation differential kita. So kita masuk kepada real and equal root yang pertama. So kalau real and equal root ni kelas, dia punya formula dia adalah y exponent mx a plus bx. So basically m ni kita akan ubah lah apakah value dia. So kita tengok ini adalah differential equation. Kita jadikan dia dalam bentuk, sorry ni tinggal kelas ni. Kita jadikan dia dalam bentuk auxiliary equation, okay. So gantikan let m equal to dy over dx, dia jadi m kuasa 2 plus dengan 6m plus dengan 9 equal to 0. So kita tahulah nilai a kita ni sama juga dengan 1, b sama dengan 6 dan c sama dengan 9 sebab ikutkan formula kita ni, a ni ikut kepada value m kuasa 2, b ni m lah, single m, dan c ni c lah, yang nombor saja. So a sama dengan 1, b sama dengan 6, c sama dengan 9. So kita check apakah bentuk bagi soalan ni. So kalau kita follow, kita gunakan kita punya ni, b square sama dengan 4ac ke? Kita tak tahu. Kita check dulu. So saya gantikan b ni 6 kuasa 2 sama dengan 4 kali dengan a sama dengan 1, c sama dengan 9. 6 kuasa 2 sama dengan 36, 4 kali 1 4, 9 kali 4 36. So dia sama. Bila sama, ni adalah orang panggil sebagai real and equal root. So tekan calculator kelas, open your calculator. So kita akan masukkan value macam kita buat kuadratik kan, equation 5, ambil nombor 3. So bentuk yang a, b, c ni. So kita masukkan value a kita ni sama dengan 1, b kita sama dengan 6 dan c kita sama dengan 9. So kita akan dapat nilai dia x equal to minus 3. Nampak dia terus ada satu je kelas. So maksudnya x1 ni sama dengan minus 3, x2 pun sama dengan minus 3 juga. Tu cerita dia. So kita x ni kelas, kamu nampak soalan ni kan, kita ada mx kan, bukan x kelas ni, m kelas. Ni m. M1 dengan M2. Sebab apa M? Sebab kita pakai ini M. Bukan X sudah. Kita pakai M. So kita M1 sama dengan negatif 3, M2 sama dengan negatif 3. So ambil lah formula yang ini kelas. Kita salin balik Y sama juga dengan eksponen M kita adalah negatif 3 X dalam bracket A plus dengan BX. Okay, selesai.
So yang ni pula soalan ni. 9 d square y dx square plus 12 dy dx plus 4y. Kita gantikan dia. Let m equal to dy over dx. Dia jadi 9m power of 2 plus dengan 12m plus dengan 4 equal to 0. Kita check whether this one is a real equal root ke ataupun selain daripada tu. So b square equal to 4ac. So b square, b sama dengan 12. 12 kuasa 2. 4 kali dengan 9 kali dengan c sama dengan 4. So 12 kuasa 2 kita akan dapat nilai dia 144. 4 kali 9 kali dengan 4 kita akan dapat 144 juga. So basically ni adalah sama, equal. Bila equal kita gunakan formula ni. Yang formula ni kelas, gunakan kaedah mencari equal, mencari root. Kalau kamu tu mod equation kan, tekan kanan order nombor 2 and then letak A, B dan C kan. So macam saya ni kalkulator yang lain, jadi saya tak ada kalkulator hitam tu. So korang kena basically refresh balik lah macam mana nak dapatkan nilai kuadratik tersebut. So nilai M ni kita ada 9, kita ada 12 dan C kita adalah 4. So kita akan dapat satu value je kelas. M sama juga dengan negatif 2/3. Satu single je. Bila single saja kelas, so kita boleh letak dalam formula kita ni y equal to exponent minus 2 over 3x dalam bracket A plus dengan bx. Okay. So real and different root pula. Okay, kalau real and different root bukan sama dengan lah, dia jadi b square lebih besar daripada 4ac ni. So kita masukkan value dekat sini. So let juga, let m equal to dy over dx. So ni jadi m minus dengan 2m. Tolakkan dengan, ni ada y kelas ni. Tolak dengan 3 sama dengan 0. M square kelas, m square. So ni kamu boleh terus boleh jawab lah. Kalau kamu masukkan kalkulator terus kelas. 1 negatif 2 dengan negatif 3. So kamu akan dapat satu value m kita ni adalah 3. Tekan lagi satu kali dapat ada x2. So m2 kita ni adalah negatif 1. Kat sini kamu nampak dia ada dua bahagian. Itu dah menunjukkan dia adalah real and different root. Tapi kalau korang nak check lagi, so sebenarnya formula ni for AC ni korang nak check whether this is what bentuk apa sebenarnya. So kita gantikan b square ni negatif 2 kuasa 2 sama dengan 4. A kita sama dengan 1. C kita sama dengan negatif 3. Yang kelas ni negatif ni kita kena ambil sekali. Jangan kita tinggalkan. So kita akan dapat negatif 2 kuasa 2 dapat 4. 4 darab 1. 4 kali 3 negatif 12. So ini bentuknya 4. Sorry salah pula. 4 lebih besar daripada negatif 12. Ayo. So 4 lebih besar negatif 12 kecil kan kelas. So dia adalah lebih besar daripada 12. So ikutlah formula kita ni. Ni adalah real and different root. Okay. So yang ni kelas kita nak ambil ini sebenarnya. Kita bukan nak ambil pun. Ini adalah formula dia. Gantikan y sama dengan a exponent. M kita dah ubah 3. X campur dengan b exponent dengan M2 kita ni sama dengan negatif 1x. Okay. Siap. Ini pun sama. Nampak y kuasa 2 ni sebenarnya kelas. Ni adalah sama juga dengan yang ni. Okay. Korang jangan pelik sangat pun. Kalau ada kuasa 2 macam ni, maksudnya adalah 2 kali perbezaan. Okay. Differential dia, derivative dia duduk kuasa 2. So kita boleh gantikan terus. 6m kuasa 2 plus dengan 11m. Ni ada y yang kelas. Tolak dengan 35 sama dengan 0. Okay. Kat sini korang boleh guna kalkulator. Check. 6, 11, negative 35. So dia ada m1 equal to 5 over 3. Dia ada minus m2 sama dengan minus 7 over 2. Masuk kalkulator kamu ni. Kamu nak guna kaedah ni boleh juga. Tapi ni sebenarnya markah kelas. So kalau korang nak buat benda ni, so dia ada markah lagi. Markah dia. So jangan tinggalkan benda ni. Saya macam nak cepat. Bukan cepat lah. Kita nak ringkaskan. Saya nak ringkaskan. So ini kamu boleh buat lah juga. So kita masukkan dalam formula terus. Y sama dengan A exponent. M kita yang pertama 5/3x. Campur dengan B
Eksponen dengan M2 sama dengan negatif 7/2 X. Okay. So siap. Itu saja. So, kita masuk yang terakhir sekali kelas. Ini adalah complex root. Complex root ni ceritanya formula dia lain sikit. So dia punya bentuk pun lain sikit. Okey, dapat soalan macam ni kita gantikan dulu. Dia akan jadi 4M kuasa 2 plus dengan 2M plus dengan 12 sama dengan kosong yang dy. Nampak macam biasa-biasa soalan ni. So kita nampak soalan ni bila kita try guna calculator untuk jawab. So saya masukkan 4, kita masukkan 2, kita masukkan 12. So dia akan dapat bentuk yang seperti ini. Okay, ada I kat sini. Kalau kalkulator saya ni terus dapat jawapan kelas. Dia terus boleh dapat alpha dan beta dia. Tapi untuk kalkulator kamu tu, kadang-kadang tu dia akan dapat jawapan yang lain. Okay, kalau guna kalkulator yang warna hitam ni kelas, sebenarnya dia sama juga macam kalkulator putih ni. Cuma kalkulator putih ni terus dapat jawapan. So kamu dah tahu alpha dia adalah negatif 1/4. Beta dia adalah punca 47 per dengan 4. So alpha dengan beta kamu ni kamu akan masuk dalam kita punya persoalan lah. Y sama dengan alpha ni jadi negatif 1/4. Beta ni jadi 47 punca 47/4 dengan masukkan dekat sini sekali. So siap lah jawapan. Tapi untuk soalan ini, guna kalkulator yang hitam ni pula, kamu takkan dapat jawapan yang direct. Contohnya saya masukkan mod 3 kali, equation 1, degree 2. So A kamu sama dengan 4, B sama dengan 2, C sama dengan 12. So nampak kat sini kamu perasan dia ada tu dia ada resonance. Resonance sama dengan 1. Kalau biasa kita jawab yang soalan-soalan lain yang tadi-tadi tu, kita akan dapat jawapan yang macam ni. Resonance ni. Dia akan tak adalah value apa-apa pun. Macam tu saja. So kalau dapat soalan yang macam ni, so kamu kena hati-hati. Ini tak boleh gunakan kaedah direct macam tu. Okay, so kita kena gunakan formula lah. So kita kena gunakan formula M equal to minus B dalam bracket square minus 4AC over dengan. Okay, so kalau korang tak sure, adakah kita kena pakai formula ni atau tidak, adakah ini complex root, so korang boleh check berdasarkan dia punya bentuk yang ni. So let's say silakan saya gantikan ini, saya check dia B square equal 4C ni. So 2 kuasa dengan 2 kuasa 2 sama juga dengan 4 kali dengan A kita sama dengan 4 kalikan dengan C. C sama dengan 12 sama dengan 192. So kamu perasan kan yang ni lebih besar daripada yang sebelah kiri. So kita punya complex root lah. Bila nampak complex root di kelas, kita kena guna kaedah yang ni. Okay, pakai formula yang ni. Termasuklah juga kalau kita pakai kalkulator yang silver ni pun, kita kena juga pakai yang ni dulu sebelum dapat jawapan akhir. So kamu substitutekan dulu M sama dengan negatif B. Negatif B ni kita gantikan ni sebagai 2 punca kuasa 2 kuasa 2 tolakkan dengan 4 kali dengan A. A sama dengan 4 kalikan dengan C 12. So bahagikan dengan 2 kali dengan A. A sama dengan 4. So M sama juga dengan, kalau kita mudahkan, kita akan dapat negatif 2 bahagikan dengan 8 punca kuasa 4 tolakkan dengan 4 kali 4 kali 12 192 kan. 192 tolakkan dengan 4, kita dapat 188. So M sama juga dengan negatif 2 dalam bracket 8 negatif. So yang ni per 8 kan, per 8. Okay, so bila kita dah buat benda ni kelas, so basically kamu boleh terus tukar kepada bentuk yang saya dapat ni lah, bentuk yang ni. So M ni sama juga dengan negatif 1/4 plus dengan punca kuasa 47 bagikan dengan 4 macam ni. Okay, terus boleh pakai. Tapi kelas, dia ada I kan. Tapi kelas, kalau kita guna kaedah yang macam ni okey lah. Tapi kalau kau pakai kalkulator yang ini, bagaimana nak selesaikan? Okay, so kita try untuk tekan yang ni balik. So tekan mod 3 kali, equation tekan 1, unknown tekan kanan, degree tekan 2 degree. So kita ada 4, kita ada 2, kita ada 12. Ni kan, kita dapat 2 jawapan kan kat situ. So
Lepas kamu dapat nilai yang ni kelas, negatif 0.25 ni, so korang boleh start buat guna kaedah M sama dengan alpha plus dengan beta I. So alpha kamu ni, M sama dengan alpha. Alpha sama dengan negatif 0.25. Ayah, apa aku ni? M sama dengan negatif 0.25. So plus dengan beta. Beta ni kelas, kalau kamu tekan and shift, tekan sekali kat sini. So kamu akan dapat 1.71. 4i kat situ. So ni lah negatif 0.25 campur dengan 71714i ni. Alpha kita adalah negatif 0.25. Beta kita ni tak termasuk i Beta kita single ni 1.714. So kita akan masukkan dalam kita punya formula ni. So dia akan jadi apa kelas? Dia akan jadi y sama juga dengan eksponen a negatif 0.25. So negatif 0.25x. Okay. So tengok kan ada x kat sini kan. Sini x. So dalam bracket a cos beta kita 1.714 x plus dengan b sin 1.714 x. Okay. Tutup bracket. So inilah jawapan akhir dia. Okay. Kalau kita gantikan dengan value m kita ni, kita dapat m kuasa 2 minus dengan 4m. Ni macam tak ada So silap kelas. Tak ada ni. Sama dengan negatif 13y ni kita pindah sebelah, dia jadi positif 13y sama dengan kosong lah. Okay. Tak ada y so pindah sebelah jadi positif 13. Ni 1 negatif 4 13. So nampak kita ada 2 dan juga kita ada resonan 1 kat sini. So ini menunjukkan bahawa soalan ni adalah soalan complex root. So kita gunakan formula ni lah. M equal to minus B dalam bracket B square minus 4AC over dengan 2A. Kalau kita tak guna kaedah ni kelas, tolak markah markah tu tak ada. So korang hanya dapat makan jawapan yang ini dan jawapan akhir je. So kita nak menambahkan step dia ni supaya untuk markah kamu juga. So masukkan value-value yang ada. So kita ada B, masukkan B kita ni sama dengan negatif 4. M sama dengan negatif 4 dalam bracket negatif 4 kuasa 2 tolak dengan 4 kali dengan A. A kita 1. C kita 13. Bahagikan dengan 2 kali dengan A. A kita adalah 1. So bila kita gantikan negatif-negatif dia dapat positif 4. Punca bracket 16 tolak dengan 2 kali 13 sama juga dengan 52. Bahagikan dengan 2. 52 tolak 16 sama dengan 36. So M sama dengan 436 over 2. Okay. Minus ni. Minus. Okay. So benda ni tak boleh selesaikan. So kita guna kalkulator kita ni. Mod 3 kali equation degree 2. A kita sama dengan 1. B kita sama dengan negatif 4. C kita sama dengan 13. So dia akan dapat 2 kat situ kan. So M sama dengan alpha plus beta I. Formula dia. So M sama juga dengan 2 plus dengan beta kita ni. Tekan shift. Tekan sama dengan. Dia akan dapat 3 kan. Campur dengan 3 I kat situ. Ni plus minus kan kelas. So dapat yang ni kita masuk dalam equation asal dia ni. So Y sama juga dengan eksponen alpha kita 2 X dalam bracket A cos dengan beta. Beta kita ni sama juga dengan 3 X campur dengan B sin beta kita ni 3x. Tutup bracket. So, siaplah jawapan akhir dia. Begini. So ini adalah soalan dan jawapan untuk real and equal root. Kita ada soalan ni, kita ada jawapan. Kamu boleh try jawab. Sama juga kita ada real and distinct root, real and difference root lah ni So kita ada ni dan juga yang last kali adalah complex root. Untuk complex root kita ada soalan dan jawapan. So kamu boleh try jawab di rumah.